Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton Sumber Kini. Malam ini kita bertemu lagi dalam segmen Kata Sumber yang akan mengupas isu berkenaan kehidupan anak tak sah taraf. Sebelum Haifa mulakan sesi perbincangan pada malam ini, jangan lupa untuk like dan share live kami dan subscribe kami di YouTube Sumber TV. Para penonton, sejak dilahirkan, kehidupan anak tidak sah taraf dan juga anak-anak yang kehilangan ibu bapa atau anak yatim sering mendapat perhatian kerana situasi yang dihadapi mereka tidak seperti anak-anak yang lain. Meskipun saat kelahiran, zaman kanak-kanak dan seterusnya zaman remaja, masih ada insan yang sudi menghulurkan bantuan demi membela nasib anak-anak ini, tetapi masa depan mereka masih tidak menentu, terutamanya apabila menginjak ke alam dewasa. Persoalannya sampai bila anak tak sah taraf ini perlu melalui kehidupan yang merumitkan. Jadi untuk merungkai persoalan-persoalan ini dan mengupas tajuk kita pada malam ini, izinkan Haifa untuk memperkenalkan dua panel jemputan yang merupakan antara wanita-wanita hebat yang sentiasa menjadi tonggak membela nasib anak-anak yang kurang bernasib baik ini, tidak kira sama ada anak tak sah taraf maupun anak yatim. Baiklah para penonton, panel pertama di sebelah kiri Haifa adalah seorang ketua pegawai eksekutif Raudatul Sakinah, iaitu Puan Rosmawati Zainal atau lebih dikenali dengan julukan Umi Ros. Assalamualaikum Umi Ros. Assalamualaikum. Macam mana Umi Ros, senang ke cari studio kita malam ni? First time sampai. Alhamdulillah. Okey, para penonton, panel kedua kita pada malam ini adalah CEO daripada Orphan Care, Datin Paduka Cik Asma Ibrahim. Assalamualaikum Datin Paduka. Assalamualaikum. Para penonton, ini merupakan kali kedua Datin bersama dengan kita. Sebelum ini Datin pernah datang untuk program Eksklusif Sumber, tapi malam ni kita bawakan Datin khas untuk program Kata Sumber. Macam mana Datin? Alhamdulillah, terima kasih kerana jemput saya lagi. Alhamdulillah sihat, dapat datang ni sihat. Okey, para penonton, kita akan mulakan sesi diskusi kita pada malam ini dengan soalan pertama Haifa ingin tujukan kepada Umi Ros. Baik Umi, difahamkan Pusat Perlindungan Raudatul Sakinah ni katanya memang dikhususkan bukan saja untuk mangsa rogo, tetapi tempat ini adalah untuk membimbing anak-anak yang dah tersalah jalan ni untuk kembali ke pangkal jalan tu. Jadi mungkin Umi boleh bagi gambaran kepada para penonton kita apa sebenarnya dan bagaimana pengurusan di Raudatul Sakinah ni. Silakan Umi. Alhamdulillah, apabila mereka ini ada proses dan prosedur mereka jugalah dalam bimbingan tu, penilaian after penilaian, setelah dilatih dan diberi bimbingan, dilatih juga sebab ada di kalangan dia orang tu yang masuk kan tak tahu apa kebendanya, tak tahu apa jadi dengan diri dia pun, dia ingat macam sama je macam orang lain, kenapa aku kena masuk sini. So bila masuk kat sini pula rasa aku ni tak teruk sangat macam orang lain tu. Orang lain tu macam teruk sangat lah pula kan. Orang lain lagi dahsyat pada aku kan. So sebenarnya bukan kita nak cerita kat dia kau hebat, kau kurang, kau teruk sangat, kau begini sangat. Tak. Nak bagi tahu kat dia orang bahawa mereka perlu berubah. Mereka perlu berhijrah. Macam mana nak berubah, macam mana nak berhijrah tu, dia akan ambil masa dan proses-proses bimbingan. Sebab setiap seorang daripada mereka tu tidak sama. Latar belakang pun juga berbeza. Ada juga yang datang tu memang tiba-tiba je mengandung. Dia sendiri yang cakap tiba-tiba mengandung tu. Kan? So kita pun fikir macam mana pula boleh jadi tiba-tiba mengandung tu. So kemudian kita akan terus korek dan cari jalan penyelesaian macam mana kita nak buat kan. Yang penting, yang lebih penting kat situ, apa kita bawa di Raudatul Sakinah adalah kalau anak-anak ini dibantu, dimasukkan ke Raudatul Sakinah untuk dibimbing, keluarga pun kena memainkan peranannya masing-masing untuk dibantu juga. Sebab kita tak boleh letak 100% kesilapan tu kepada anak-anak remaja ni sahaja. Mak dengan ayah kena bantulah dengan juga adik-adik yang lain tu untuk bantu dan juga berubah bersama. Kita hijrah sama-sama lah. Barulah dia panggil apa? It takes two to tango. Kalau nak jadi baik, kena semua jadi baik gitu, insya-Allah.
So itu permulaannya. Baik, itu dia para penonton. Radar Sakinah adalah satu tempat ataupun satu medium untuk kita berubah bersama-sama. Berubah ke arah yang lebih baik secara berjemaah bersama keluarga dan rakan-rakan yang terdekat. Baik, Datin. Datin sebagai seorang CEO di Orphan Care sejak November 2020. Jadi, bagaimana Datin mula melibatkan diri di Orphan Care ni, dan mungkin Datin boleh ceritakan sikit apa sebenarnya Orphan Care pula. Tadi kita dah dengar Radar Sakinah, sekarang Orphan Care pula. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haifa, terima kasih Sumber Kini ke atas jemputan kepada kami. Umi Rus ni memang sahabat lama lah. Dan kami pernah bersama-sama juga bekerja untuk membantu Radatul Sakinah ni. Untuk menjawab soalan Haifa, saya ni sebenarnya penlibatan saya dalam kerja-kerja NGO ni dah bermula dari sejak universiti lagi. Tapi sebelum tu, sebab saya bekerja, saya merupakan penjawat awam. Jadi saya hanya terlibat secara part time lah, secara sukarelawan dan sebagainya. Selepas saya bersara, jadi saya diminta untuk membantu beberapa organisasi NGO. Basically untuk melihat dari aspek tadbir urus dan melihat bagaimana kita boleh memastikan yang NGO ini berperanan dalam membantu masyarakat, pada masa yang sama accountability semua terjaga. Jadi itulah bermulanya saya diminta untuk melihat bagaimana membantu perjalanan Orphan Care. Tapi Orphan Care ni bukanlah satu NGO baru, ia telah ditubuhkan sejak 2008 dengan pengasasnya almarhum Datuk Adnan, Datuk Adnan Muhammad Tahir. Kita doakan agar Allah merahmati beliau di atas segala sumbangan beliau yang diteruskan sehingga ke hari inilah. Jadi Datuk Adnan ni apabila berlaku insiden tsunami 2004-2005 di Aceh gitu kan, dia melihat bagaimana anak-anak ini menjadi yatim dan anak-anak ini perlu penjagaan. Dan ada orang yang ingin menjaga anak-anak ni. So jadi itu yang bila dia balik di Malaysia dengan beberapa ahli lembaga pemegang amanah kami yang ada sehingga sekarang. Sekarang ni di Orphan Care, chairperson trustinya adalah Tan Sri Faizah Muhammad Tahir. She is actually kakak kepada Datuk Adnan, dan legasi juga diteruskan oleh isteri beliau, Datin Elia lah. Jadi dilihat bagaimana kita boleh menyelamatkan anak-anak ini bagi memastikan mereka mempunyai peluang untuk dibesarkan dengan penuh kasih sayang keluarga, dan anak-anak ini tidak ditempatkan di institusi ataupun rumah-rumah kanak-kanak atau rumah-rumah anak yatim. Jadi itu kelainannya apa Orphan Care buat. Saya faham kami bukan pusat pemulihan. Radatul Sakinah adalah pusat pemulihan. Radatul Sakinah fokus on the remaja. Kami fokus on anak ini, masa depan mereka. Jadi melihat kepada statistik apabila berlaku pembuangan bayi, PDRM punya statistik menunjukkan bahawa hanya 40% saja yang dapat diselamatkan. Most of the time 60% yang dijumpai itu sudah tidak bernyawa dalam keadaan yang amat menyedihkan, digigit semut dan berulat dan sebagainya. Jadi hanya yang kalau hidup pun hanya 40% yang boleh diselamatkan. Jadi sebab itu di Orphan Care kita bertekad untuk mewujudkan satu kemudahan yang dipanggil Baby Hatch, yang mana bagi ibu-ibu ni yang bingung, yang tak tahu apa nak buat, yang selepas bersalin ni, dia boleh menyelamatkan anak dia dengan meletakkan di dalam hatch ini yang kami akan handle seterusnya. Jadi usaha ini adalah untuk menyelamatkan nyawa, iaitu salah satu daripada maqasid syariah. Walau ada pada awal-awal dulu orang merasakan yang in fact usaha dia Radatul Sakinah pun mereka kata ni semua menggalakkan zina, tapi sebenarnya mereka gagal melihat ini adalah sebenarnya usaha untuk menyelamatkan nyawa. Dan saya pastilah orang yang nak berzina tu dia tak fikirlah ada hatch nak letak baby ke tidak kan. Tapi ini kita cakap memberi ubat kepada orang yang dah sakit. So itu permulaannya. Pada 2008 kita wujudkan, 2010 is the first hatch yang kita beroperasi. So daripada anak yang di dalam hatch tu apa kita buat? Actually kita bagi mereka untuk pengangkatan. Kita tidak menjaga anak di Orphan Care. Dalam proses dalam masa 2 minggu maksimum kita boleh proses untuk pengangkatan. So apa yang kita tekankan adalah anak-anak ini
tidak berdosa dan anak-anak ini perlu diberi peluang untuk dibesarkan di dalam keluarga yang penuh kasih sayang. Kerana selain daripada kita tengok statistik yang 40-60% tadi, kita juga melihat kajian-kajian menunjukkan bahawa anak-anak yang membesar di institusi rumah kanak-kanak, khususnya seperti yang kendalikan oleh JKM ataupun rumah-rumah anak yatim, kebanyakan mereka mempunyai masalah pembentukan sahsiah peribadi apabila mereka besar. Sebab umur 18 tahun mereka perlu meninggalkan institusi ini. Apabila mereka membesar dalam institusi yang seperti itu, a lot of things that they miss. Sangat berbeza ya anak yang dibesarkan di institusi dengan anak yang dibesarkan oleh keluarga. Jadi kita membuat ni supaya anak-anak ini dapat diberi pengangkatan dan tidak dimasukkan ke dalam rumah-rumah kanak-kanak lah. Sebab bila kalau dah dijumpa di tempat-tempat yang tidak selamat tu, dia akan jadi police case dan akan dimasukkan ke institusi rumah kanak-kanak. So itu tujuan asal kita. Maknanya kita nak memastikan semua anak ini diberi peluang untuk membesar dan keluarga yang boleh memberi mereka kasih sayang untuk masa depan yang lebih baik. That's why kita punya tagline is that every child needs a family. Setiap anak itu memerlukan keluarga. So kita memang advocate isu kepentingan keluarga ni. So untuk itu bila kita nak bagi untuk pengangkatan pun bukan sebarang pasangan yang boleh ada dalam our waiting list. Kita ada prosedur-prosedur. Mungkin saya akan terangkan kemudian lah bagaimana kita tapis keluarga-keluarga yang nak menjadi ibu ayah angkat ni. Itu permulaannya dulu, Haifah. Okey, terima kasih Datin Yanti. Baik Umi, sebagai Ketua Pegawai Eksekutif di Raudatul Sakinah, mungkin Umi boleh kongsikan juga apa yang menjadi turning point kepada Umi untuk membela nasib remaja-remaja yang kita rasa dah tersalah langkah ni kan, untuk kembalikan mereka ke jalan yang betul. Okey. Sebenarnya Mas Umi background sendiri adalah account, banking lah kiranya kan. Tapi bila masa balik daripada US tu rasa macam suasana penjagaan anak-anak tu dah nampak macam berbeza sangat. So Umi, Allah takdir, suami Umi pun bagi rangsangan lah untuk Umi ambil kaunseling. Minat sangat kaunseling ni. So minat tengok orang. Minat perhati orang sana, perhati orang sini, apa dia buat. Lepas tu itulah yang suami Umi cadangkan, ambil kaunseling. So masa Umi ambil kaunseling tu, Umi ambil kaunseling asas. Kemudian Umi pergi more to fokus lagi kepada kaunseling remaja dan keluarga. Masya Allah, selepas tu masa Umi ambil tu, Raudatul Sakinah pun dah ditubuhkan pada tahun 1998. So Umi pergi menawarkan diri untuk bersama-sama dengan anak-anak remaja. Nak tahu sangat kenapa kejadian ini boleh berlaku kepada anak-anak yang masih muda ni. So masa masuk bersama, join hands dengan Raudatul Sakinah tu, Umi nampak Masya Allah, rupanya anak-anak ni dia rasa dia tidak didengari. Dia rasa macam kenapa dia perlu dibelenggu. Dia rasa macam tak bebas lah nak buat apa saja. Macam mak dengan ayah ni tak berapa nak faham sangat. So kita pun nak tahu kenapa pula jadi macam ni. So bila ambil kaunseling tu, Umi pun start buat kaunseling dengan anak-anak. Dan bila buat kaunseling dengan anak-anak ni, Umi pun reflect baliklah kepada keluarga sendiri. Masa tu pun anak-anak daripada yang kecil dah makin membesar. So kita pun rupanya Allah takdir ditarbiahlah di sini. Raudatul Sakinah ni dah jadi macam universiti kehidupan lah untuk Umi meneruskan perjalanan hidup ni. Nak tengok anak-anak yang kecil ni macam gini rupanya. Bila dia semakin besar, semakin remaja ni begini rupanya. So anak-anak di Raudatul Sakinah ni bukan semua-semua remaja lah yang boleh masuk. Maknanya yang berusia 12 hingga 25 tahun. So bila dalam usia tu adalah usia yang sangat crucial lah untuk mereka lihat siapa dia punya role model dia. So kalau role model dia tak boleh memberi apa yang saja yang tertanya-tanya di dalam dirinya, tertanya-tanya dalam kepalanya tu, maka dia akan cari tempat-tempat lain. Dan pada tahun 1998 tu pula, kenapa Raudatul Sakinah ditubuhkan tu adalah pada waktu tu remaja-remaja Muslim kita ini dia tak ada tempat dah pergi. Tak ada orang Muslim yang nak menerima mereka. So dia orang pergilah kepada churches and temples, minta maaf lah kan. Pada waktu tu kita rasa macam, ya Allah, salahnya kita. Kenapa kita tak buat this in the first place? Kenapa kita tak mendepa tangan kita, menerima mereka yang penuh dengan masalah tu untuk datang dan kita cuba usaha bersama. Bukan kita tahu semua
jawapan, tapi kita boleh berusaha bersama. So pada waktu Raudatul Sakinah mengambil keputusan untuk dibangunkan tu, pada waktu tu rupanya ramai sangat anak-anak remaja kita yang dia juga yang sangat memerlukan pertolongan, yang masa tu ramai juga yang mengandung tak satara termasuk daripada sekolah sehinggalah kepada college dan juga yang dah bekerja. So Umi rasa Umi nak sediakanlah diri Umi untuk bersama dengan mereka, sangguplah untuk bersama. Kebetulan pula Allah takdir, suami Umi kata kena sibuk-sibuk kat Malaysia ni. Sebab dia tak ada masa tu di Malaysia, dia kata kena sibuk-sibuk, kalau tidak kan fikir ke lain. So sibukkan diri, tolong kat sini banyak kerja daripada duduk dekat tempat kerja dia di sana lah. So Umi pun macam orang kata serah dirilah di sini, dan alhamdulillah hari ni Umi banyak belajar daripada Raudatul Sakinah, belajar untuk lebih sabar, belajar untuk lebih redha, belajar untuk menerima takdir kan, apa yang telah ditentukan, dan dalam masa yang sama of course kena usaha dan terus berusaha untuk membangun diri kan, dan juga membangun anak-anak di Raudatul Sakinah. Alhamdulillah. Tadi Umi ada cakap pasal role model, dan sudah tentu Umi adalah salah satu role model yang saya kira paling besar lah di Raudatul Sakinah tu. Jadi berapa agaknya role model lain yang ditubuhkan di Raudatul Sakinah untuk membimbing anak-anak ni? Contoh macam seorang tu dia akan jaga berapa adik-adik dia? So satu kakak warden, kita panggil warden lah. Tapi Umi lah yang agaknya paling tua di situ, sebabnya yang lain tu kakak-kakak warden dia mesti lebih kurang je. Kalau tak pun umur lebih sikit je pada adik-adik yang ada. So kakak-kakak ni dia memang jadi role model kepada adik-adik. So dia orang ni bukan sekadar jadi role model begitu-begitu saja. Apa yang kakak warden tu buat, kita boleh tengok portray kat adik-adik tu. Adik-adik tu kalau macam ni, oh tu kakak dia, kita dah boleh tahu dah tu kakak dia kan. So alhamdulillah kakak-kakak ni kan daripada yang sekecil-kecil benda, bercakap, how you communicate, macam mana kita bercakap, macam mana kita respon, macam mana kita the languages of love kita tu, how we act, how we say, semua benda tu kita adakan di dalam, kita bimbinglah anak-anak ni. Sehinggalah bangun solat malam mereka pada waktu malam. Kan malam-malam kakak adik-adik tak tahu macam mana nak solat tahajud, tak apa, meh kakak ajar. Ikut kakak. Macam itulah kita ajar role model ni, kakak-kakak ni yang menjadi role model yang paling dekat sangat dengan dia. Laras bahasa yang sama. Umi mungkinlah bahasa orang tua. Tak berapa nak pandai. Ada generation gap di situ kan. Tapi alhamdulillah ada kakak-kakak ni sangat membantu. Dan ada pengurusnya yang tengok kepada kakak-kakak warden ni, masya-Allah, dia orang ni semua jadi role model kepada adik-adik mereka di Raudatul Sakinah hari ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah, macam seronok pula Raudatul Sakinah ni, high five pula, rasa macam nak join sekali untuk bimbing adik-adik di Raudatul Sakinah ni. Okey, Datin kata Datin nak ceritakan bagaimana proses untuk anak angkat yang daripada baby hatching tu kepada ibu dan bapa angkat mereka. Jadi mungkin Datin boleh kongsikan sekarang. Okey, saya teruskan ya. Macam saya cakap tadi, di orphan care kita utamakan kepentingan dan masa depan anak tu. Jadi bila kita buat pengangkatan kita ada proses tertentu yang bagaimana kita memilih keluarga angkat. Yang pertama, kita hanya menerima pasangan-pasangan yang betul-betul tidak boleh mengandung anak sendiri. Maknanya bila dia nak apply kat orphan care tu, dia kena isi borang yang agak panjang, termasuk menyertakan laporan-laporan medical dan sebagainya, kenapa dia nak anak angkat. Itu satu. So that is first level of screening. Lepas tu kita akan panggil dia, kita interview dia dahulu, nak tengok maklumat yang diberi itu tally tak dengan apa yang diperkatakan, dan once dia pass the interview, kita akan buat parenting course. Dia kena hadir satu parenting course, sebab memelihara anak-anak yang bukan dikandung sendiri ini mempunyai cabarannya tersendiri. Dan kita juga menggunakan kepakaran psikologi dan kajian-kajian yang ada untuk kita kongsi dengan mereka. Kerana anak-anak ini anak yang kita panggil hari ini anak yang tak saf taraf. Mereka ni mempunyai history. Don't think that the baby itu tidak ada history. Dia telah, ibunya telah mengandung dia selama 9 bulan. Dia sudah ada bonding dengan ibunya. Apabila dia berpisah dengan ibu dia selepas dia dilahirkan, dia sudah ada satu luka dalam diri dia. Kita panggil premier wound. Maknanya kecederaan tu ada dalam diri dia. Jadi sebab tu kita percaya kalau ibu angkat tu kena cepat-cepat
masa untuk mengambil anak supaya bina balik bonding itu. Tapi kadang-kadang berlaku juga dari sudut tingkah laku, tiba-tiba mereka ni rasa mereka dipinggirkan for no reason, bukan kerana ibu bapa ni mengabaikan. Jadi kita berkongsi maklumat ni dengan ibu bapa supaya mereka tahu what to expect. Sometimes it happens, sometimes it doesn't happen. Tapi mereka kena diberi pengetahuan mengenai ini. Dan dan juga kita juga coach the parent bila nak beritahu yang anak ini adalah anak angkat. So kita kena persediaan itu dibuat kepada keluarga angkat tu. So selepas mereka melalui latihan ni, kita juga akan membuat home inspection. Kita inspect ke rumah mereka, ni pre-adoption ya. Adakah rumah mereka ni selamat untuk memelihara anak-anak ni? And then only we put them on waiting list. Dan sebagaimana kita tahu, waiting list ni can be long, kadang-kadang lebih setahun. Sebab bergantung kepada availability of anak-anak ni lah. Jadi selepas pengangkatan tu pula, kita ada post adoption monitoring 2 tahun. Selama 2 tahun kita akan pantau keluarga ni. Kita ada lawatan berkala, dia orang boleh kontak kita, dan kita juga boleh hubungi mereka untuk memastikan yang anak-anak ini terjaga dengan baik dan tidak berlaku penderaan, penganiayaan, pengabaian dan sebagainya lah. Sebab itu saya rasa ini satu proses yang penting. And then pada masa yang sama, adoption yang dilaksanakan oleh orphan care ni, dia juga mengambil kira kepentingan ibu yang melahirkan. Jadi dalam tempoh 2 tahun tu kita ada komunikasi dengan ibu yang melahirkan, biological mom, dan juga dengan ibu angkat. Dalam masa 2 tahun ni, kadang-kadang ibu ni dia nak jugalah tengok gambar anak dia, tapi kita allow them to get maklumat tu melalui orphan care. Jadi kesejahteraan 3 parti ni, ibunya, anaknya dan juga keluarga angkat ini kita jaga. Itu prosedur yang dibuat oleh orphan care. Dan untuk makluman Haifah dan penonton semua ya, anak-anak babies yang kita terima ni bukan semua dari Hatch. Ada juga ibu-ibu ni yang datang minta perlindungan daripada kita kita hanya ambil towards the end of yang mengandung lah, trimester tu, sebab kita bukan rumah perlindungan. Jadi kalau yang datang awal yang nak ni, kita kadang kita boleh refer lah ke Dr. Sakinah dan sebagainya. Jadi kita ambil yang mereka yang dah nak salin, pastikan dia ada check up proper, ada buku pink dan sebagainya tu. Dan maknanya kat situ kita cuba memastikan yang ibu ini melahirkan dengan selamat. Of course semasa dia duduk dengan kita beberapa minggu tu, kita buat counselling dia, sebab kerja-kerja kita ni banyak menggunakan banyak kumpulan kaunseling lah. Kita akan refer dia kepada kaunselor supaya ibu-ibu ni kadang-kadang tu mereka ni terlalu muda, mereka telah melakukan kesalahan dalam hidup mereka, tapi kita tak boleh menghukum mereka pada usia yang terlalu muda itu, sebab hidup dia ni panjang lagi. So kita cuba bimbing dia, kita cuba selesaikan masalah dia ni supaya dia boleh mulakan hidup baru. Dan ada ibu-ibu yang telah memberi anak dia untuk pengangkatan, kita dapat tahu lepas tu dia pun dah dapat kerja balik dan sambung pelajaran, dan ada juga yang telah pun berkahwin. So itulah yang kita nak kan. Kita tak boleh hukum dia terlalu awal. Dan seperti Dr. Sakinah juga, mangsa yang kita terima ni kadang-kadang mangsa rogol, kadang-kadang incest kan, sumbang mahram, dan macam-macam lah. Jadi setiap kes yang datang itu mempunyai ceritanya tersendiri. Cuma kami pastikan bila mereka datang, kita dah buat, kita check on the birth mom ni, kita nak pastikan yang mereka ini tidak menjadikan seks bebas itu sebagai gaya hidup. We tell them, we only help you once. Sekali sahaja. Bukan untuk dia keluar masuk ke orphan care. Jadi bukan untuk promote gaya hidup begitu. Ini adalah kita mengenai, dan kita harap dia dapat berubah. Kalau dia nak sokongan pemulihan seterusnya, maka kita liaise-lah dengan NGO-NGO yang buat kerja-kerja itu. Sebab kita ni sebagai NGO kan, kita tak boleh buat semua. Jadi yang we compliment lah siapa yang ada. So cuma kita menekankan, memastikan bahawa anak-anak yang diberi untuk pengangkatan ni dibuat mengikut
prosedur yang betul seperti perundangan. Kita ada MOU dengan JKM dan kita nak pastikan juga tidak berlaku baby trafficking. Sebab syndicate baby trafficking ni banyak. Sometimes kalau kita search dalam Google ke apa pun akan keluar macam-macam jenis. Jadi ini pemerdagangan manusia ni sangat kejam lah pada saya kan. Jadi in orphan care we make sure that all the procedures adalah mematuhi perundangan kerajaan. Jadi untuk makluman para penonton juga, sejak kita buka Hatch 2010 sehingga kini kita telah menyelamatkan 481 bayi. Dan dari jumlah tersebut 299 diberi untuk pengangkatan. Yang selebihnya itu dipelihara oleh keluarga sendiri. Maknanya kalau ibu yang melahirkan tu ada sokongan keluarga yang boleh membantu dia untuk menjaga anak ini, kita boleh biarlah dia jaga anak dia sendiri. Tapi kebanyakannya untuk pengangkatan, dan kita ada juga lebih kurang 13-14 kes yang kita terpaksa juga hantar ke institusi JKM kerana anak-anak ini dilahirkan dalam keadaan yang tidak sempurna, jadi memerlukan penjagaan yang berbeza. Kalau ada keluarga angkat yang bersedia untuk mengambil anak ini pun kita beri jugalah. Selain daripada babies, kita juga membuat older children adoption, yang kita kata pengangkatan anak-anak yang lebih dewasa, basically daripada rumah-rumah kanak-kanak JKM. Pasal kita tadi nak memastikan yang anak-anak ini diberi peluang untuk membesar di dalam keluarga. Jadi sama juga kita buat screening keluarga angkat untuk ambil anak-anak yang lebih besar ni, dan dia punya syarat juga berbezalah daripada babies. Yang babies tadi ni yang memang lebih ketat lah, tapi yang ini mungkin yang dia dah pernah ambil anak angkat, dia nak ambil anak angkat lagi, itu dia boleh ambil older children. Normally kita tak bagi babies kat dia, ataupun dia mempunyai usia yang dah melebihi usia yang ditetapkan oleh JKM tu, so kita boleh. Dan even itu pun mereka perlu melalui training. In fact, mengambil anak-anak daripada institusi untuk diintegrasikan kepada keluarga, dia lebih mencabar sebab anak-anak ni dah besar. Dan dia telah dibesarkan dalam situasi yang dia hidup beramai-ramai, dia berkongsi barang. Jadi bila dia masuk ke dalam satu keluarga, dia macam culture shock. Jadi dia ni kita kena preparekan anak ini melalui proses counselling dan sebagainya, kena preparekan keluarga ni supaya smooth transition, ya. Dia ada case kadang-kadang anak-anak ni kalau dia masuk keluarga, dia memang situasi berbeza lah. Kalau dia duduk dalam rumah tu, tiba-tiba dia ada bilik sendiri, tiba-tiba makanan tu macam kalau di institusi itu kan dia kena berkongsi. Jadi itu semua persediaan tu perlu, dan kita memang kena perhalusi itu. So di orphan care juga kita cuba mendapatkan anak-anak yang mengusahakan reintegrasi anak-anak daripada institusi ini. Maknanya kalau rumah anak yatim ataupun institusi JKM yang mana anak-anak di sini ada keluarga dia. Kadang-kadang mereka ni dimasukkan ke institusi kerana kemiskinan. Jadi kita cuba integrasikan balik dia dengan keluarga dia supaya anak-anak ni dapat membesar dengan kasih sayang keluarga balik, dan kita bantu keluarga dia. Maknanya kalau dia susah, kita bantulah empower the family. Tidaklah dia menghantar anak dia ke tu dan mak dia pun terpaksa berpisah. Kita ada kes yang kita integrasi ni, kita dengar suara hati anak-anak ni. Mereka rasa betapa dia rindu mak dia bila dia duduk di institusi. Dan mak dia berjanji, maknya telah berpisah kan. Mak dia berjanji, dia kata bila dia dapat kerja, ada pendapatan, dia akan ambil balik anak dia. Jadi mereka ni tertunggu-tunggulah. Jadi di sinilah kita berperanan untuk mengintegrasikan mereka balik. Sebab kasih sayang keluarga tu memang tidak samalah, ya, kalau kita tengok di bagaimana mereka dijaga di institusi. So
our ultimate aim ni kita nak memastikan insya-Allah tidak adalah penderaan atau apa kalau kita beri pengangkatan tu. So far alhamdulillah tidak adalah kes-kes yang melibatkan penderaan anak-anak yang telah kita buat untuk pengangkatan ni. Jadi itulah kita haraplah ya, insya-Allah demi masa depan anak-anak ni kita usaha kita ni kena berterusan lah. Datin, BPH program tu membenarkan ibu kandung untuk mengetahui perkembangan anak dia. Ada tak antara ibu-ibu yang datang balik macam rasa menyesal dan nak ambil balik anak yang telah diangkat? Okay, no. Baby hatch ni bila dia letak, dia identiti ibu kita tak tahu. Sebab dia letak mungkin at the most dia tinggal nota sikit lah kata ni baby Chinese ke baby Indian ke, dan kita akan respect lah. Kalau ada nota mengatakan itu adalah baby Chinese atau baby ni, kita akan bagi kepada keluarga-keluarga yang berkenaan ikut agama, ikut bangsa mereka, sebab kita punya waiting list ni ada pelbagai bangsa. Tapi kalau dia tak tinggal apa-apa nota pun, then we assume it is a Muslim baby, sebab ada fatwa this is abandoned baby ni adalah state child dan state mengikut agama negara iaitu agama Islam. So kalau baby hatch memang kita tak tahu ibu dia, tapi kita menggalakkan sebenarnya the mother to appear lah. Kerana beza dia banyak tahu. Apabila kita dapat anak ini, kita tak tahu asal usul dia, tak ada dokumen apa, dia akan ada isu kewarganegaraan. Tapi kalau ibu dia dapat muncul lah, dapat memberi tahu siapa dia, kurang-kurangnya kita boleh uruskan surat beranak dia. Jadi dari segi kewarganegaraan tu selesai. Sebab tu dalam 481 kes yang kita buat ni sebenarnya daripada hatch lebih kurang 79 kes sahaja. Yang lain tu the mothers appear. Ada juga kes yang dia dah letak dalam hatch, lepas tu 2 hari kemudian dia datang minta balik. Bila dia dah letak dalam hatch ni, once kita dah baca dalam hatch kita ni, kita ada sistem, ada sensor tau. Bila dia letak baby, the weight of the baby tu, dia akan trigger alarm. So kita memang ada full time caregiver yang akan attend to it. Immediately kita tengok condition baby macam mana, kita akan terus hantar ke hospital. Jadi bila dia muncul nak claim balik ni, prosedurnya kena patuhilah, sebab mana kita tahu betul ke itu maknya. Dia kena buat DNA test dan sebagainya. Sebab kalau orang lain tiba-tiba datang claim mana yang mengaku anak dia, tak boleh. So dan benda tu kena buat laporan polis dan sebagainya. Panjang cerita dia. Tapi ada yang memang betul macam tu. So lepas tu dia tiba-tiba bertukar fikiran. Dia datang ni pasangan lah. Dia tak berkahwin, dia datang pasangan. Sebenarnya bila datang sebagai pasangan ni, yang lelaki tu tak ada hak apa-apa kan. Dia mula-mula fikir nak ambil balik. Lepas tu kita berbincang betul-betul, you sanggup nak jaga macam mana dan sebagainya. Lepas tu dia balik, dia fikir balik, tak jadi pula. jadi ini semua ni kita kena, ini semua you have to handle the emosi, but at the same time kita kena bagi pandangan yang membantu mereka kan. Sebab kerja-kerja kita ni banyaklah elemen-elemen counselling yang kita perlu guna. So akhirnya dia setuju untuk beri pengangkatan. Jadi untuk dan kita tahu untuk ibu ni berpisah dengan anak dia adalah satu proses yang very traumatic. Tak kisahlah dia mengandung tu sebab apa sekalipun, naluri ibu tu kan, dia akan rasa dah 9 bulan dia mengandung anak dia, dan dia telah melalui proses mengandung tu dengan segala bentuk kepayahan, menghadapi segala stigma masyarakat, sorok daripada mak bapak lah, sorok daripada kawan-kawan, especially the university students. Jadi mereka ni perlu sokongan psikososial untuk meneruskan kehidupan seterusnya. Ada yang rasa rindu nak tengok anak dia balik, itu yang in between tu kita bagi, kita dalam masa tempoh 2 tahun tu kita bagilah mereka untuk tahu keadaan. Dan kita juga benarkan ibu ni menulis surat kepada anak dia. Dia akan tulis surat luahan hati dia kepada anak dia dan diberi kepada ibu angkat ni satu masa nanti yang sesuai. Anak ini apabila dia tahu yang dia ni anak angkat dan dia tahu sebenarnya dia ada ibu, ini so luahan hati ibu ni kita bagi. Sebab itu penting, ibu bapa angkat ni kita perlu latih dia supaya mereka pun tak boleh be so selfish
dan tak boleh dapat anak ni macam nak melarikan terus. Dia kena hargai segala proses yang berlaku, dan dia kena tahu bahawa anak ini sendiri memang ada historinya dalam hidup dia. History itu telah bermula dari sebelum dia mengambil anak itu menjadi anak angkat. Jadi itulah maknanya kerja-kerja yang kita buat bukan satu yang mudah lah. Okey, Umi Ros, di Raudatul Sakinah pula bagaimana? Kita faham di sana ada remaja-remaja yang mengandung juga anak tak sah taraf ni. Jadi adakah anak-anak ini nanti kemudian dijaga oleh ibunya tu ataupun diberi ke yatim program ke? Atau macam mana? Okay, boleh JB lepas ni? Masa awal-awal tu memang ramailah yang mengandung anak tak sah taraf ni, tapi kemudian tu kita tengok dia punya statistik ni dah makin mengurang. Dalam satu rumah kami yang 35 orang tu mungkin 1/3 saja yang mengandung. Yang selebihnya tu tak mengandung dengan masalah-masalah sosial yang lain. So masa dia mula masuk saja pun kita dah pun bercakap dengan dia tentang anak yang dikandung tu bagaimana. Kan kebanyakan daripada dia orang ni dia berbeza sikit lah, yang tak duduk dekat center ni, yang duduk kat center ni nanti dia rasa macam ni laki-laki ni yang paling teruk sekali, ni lah apa semua, dia rasa macam tak nak dah, ini dah menjadi beban, ada yang tak mampu nak suka. So the family tu kami akan minta izin lah daripada family ni, sama ada family ni nak jaga ataupun family nak serahkan kepada keluarga angkat. Itu permulaan. So kalau family kata nak serahkan kepada keluarga angkat, kita ada macam list jugalah. Tapi kita memang tak war-warkan. Sebab kalau kita war-warkan ni dia jadi macam lain macam sikit. Orang pun fikir ni apa hal pula ni kan, banyak sangat baby yang dikeluarkan, yang dihasilkan pula kan. Tak, ini sebagai bantuan saja. Bantuan kami kepada anak-anak yang mengandung tak sah taraf. So ada di kalangan juga family ni yang dibagi kepada kakak atau abang dia sendiri. Tapi kita tetap juga buat proses perundangan yang betul, supaya kita tak nak just bagi begitu je. Nanti kalau jadi apa-apa kat anak-anak tu nanti ni kan kau punya anak, kau jaga. Kita tak nak jadi macam tu. Sekarang ni proses perundangan telah berlaku di sini. So kita dah bersedia untuk jadi ibu bapa kepada anak ni, jadi sampai anak tu dah membesar. So sebagaimana juga orphan care, kami memang juga memberi ruang kepada ibu bapa angkat ni untuk berjumpa dengan ibu selagi mana ibu tu masih lagi berada di Raudatul Sakinah. Kemudiannya kami memberi faham juga kepada ibu ayah angkat ni untuk bila sampai masanya anak-anak ni sudah stabil emosinya, dimaklumkan kepada siapa ibunya yang sebenar. Sebab of course lah di dalam CJ pendaftaran juga dah ternyatalah dia orang ni anak angkat. So adalah menjadi kewajipan lah kepada ibu ayah angkat ni untuk memaklumkan yang sebenar apabila tiba masanya, insya-Allah. So sebenarnya di Raudatul Sakinah sehingga hari ini sudah ada ibu bapa angkat yang memang dia berjumpa sendirilah dengan ibu-ibu ni yang telah pun berumah tangga, yang telah pun mempunyai anak-anak ni yang tersendiri. Sudah berjumpa, maknanya ada di kalangan dia dah berjumpa pun dengan anak-anak. Tapi dia tak adalah kata jumpa anak dan nak ambil tu, tak. Memberi ni dah bagi ruang, dah bagi peluang kepada keluarga yang memang tak mempunyai anak untuk membesarkan dan mendidiknya dengan sebaik-baiknya. Begitu di Raudatul Sakinah. Dan kita pun biasa kita pesan dengan ibu bapa angkat ni, jangan memburukkan ibunya. Sebab for whatever pun ni, jangan mengeluarkan kata-kata buruk sebab ibu dia lah, kan. Dia tak perlu tahulah. Maknanya kita dah pun make sure ibu ini adalah ibu yang sedang bertaubat. Sudah bertaubat. So memang ibu ni ibu yang memang susah sebenarnya nak memberikan anaknya. Kalau bolehlah dia pelihara, dia akan pelihara, tapi dia tak dapat. So dia memberikan dengan dia pun ada harapan dan impian supaya anak ni dibesarkan dan mendoakan dia balik. Tapi kita ada juga kes yang kahwin. Kita ada juga kes yang ibunya adanya kahwin dan kemudian tu anak dibesarkan bersama. Alhamdulillah. Okay. Datin, tagline orphan care, setiap kanak-kanak memerlukan keluarga. Jadi saya tertarik dengan tagline ni. Bagaimana orphan care bekerja keras untuk memberikan anak-anak ni peluang untuk hidup di luar institusi bersama dengan keluarga mereka sendiri. Jadi pada pandangan Datin, ada begitu besar ke perbezaan antara anak-anak yang dibesarkan di institusi ataupun dibesarkan bersama keluarga mereka sendiri? Ya.
dari kajian kita dan beberapa kajian dijalankan di luar negara juga menunjukkan bahawa anak-anak dibesarkan dalam institusi ini mempunyai pelbagai masalah sikap. Yang pertama, mereka akan sentiasa berasa very low self-esteem. Sebab walaupun khususnya lah bila diduduk kat rumah kanak-kanak JKM kan, dia dihantar ke sekolah. Dan bila pergi sekolah, kadang-kadang orang ejek dia, ni anak-anak daripada rumah anak yatim, ni anak-anak. Jadi anak-anak lain tahu ni anak-anak ni kenapa dia rumah anak yatim, sebab dia tak ada mak ayah. So itu sendiri memberi satu very low self-esteem. Lepas tu pula, bila dia duduk di dalam satu institusi, dia punya jadual harian tu is very regimented lah. Dia tahu dia bangun pagi, mandi, solat, breakfast disediakan, lepas tu pergi sekolah, balik, buat homework. Dan benda ni berterusan selama 18 tahun. Dia kurang interaksi dengan masyarakat umum, dia tak tahu macam mana nak bergaul dengan orang. Of course di dalam institusi ni dia mempunyai shelter dan makanan lah. Tetapi dari segi kasih sayang memang sangat sukar. Dan satu warden di institusi itu menjaga berapa ramai. Kalau dia ada problem, dia nak pergi cerita kat mana, kat siapa. And then especially anak-anak yang mencecah remaja ni, kadang-kadang you need more attention. Mereka tak dapat itu semua. Dan pula apabila anak ini yang memang dia sebatang kara, kalau anak-anak yang dijumpa di tepi longkang, tepi apa ni kan, diselamatkan tu, dia memang tak ada dokumen apa, tak ada siapa nak rujuk. Bila 18 tahun, dia kena tinggalkan institusi. So apa jadi? Masa tu dia bebas terus di dalam masyarakat. Sedangkan dia tak tahu mana nak pergi dan dia tak tahu mana nak refer. So apa yang berlaku kepada mereka ni, kadang-kadang dia akan terjebak, akhirnya menjadi street children balik, ataupun mereka terjebak dengan aktiviti sosial seperti gangsterism, dan ada juga yang terjebak menjadi pelacuran. Apatah lagi apabila anak-anak ini isu keraitannya tidak diselesaikan, mana mereka lepas 18 tahun keluar institusi, IC pun tak ada. Jadi kalau IC tak ada, dia nak pergi mana? Ada seorang anak yang saya jumpa ni 18 tahun, lepas tu one NGO yang tolong uruskan dia punya IC semua. Dia kata, saya sangat takut nak keluar rumah. Kalau apa-apa berlaku kat saya, accident ke apa ke, orang tak tahu saya ni siapa. Dia IC pun tak ada. Ini satu masalah besar yang perlu diberi perhatian mengenai identiti anak-anak yang dalam institusi ini. Pada saya, dalam institusi JKM ni dah menjadi tanggungjawab kerajaan, jagaan kerajaan. Mereka perlu pastikan semua anak-anak ni kalau kurang-kurang dia ada IC. Sebab kalau dia tak ada IC ni, dia tak boleh buat apa. Lepas tu ada pula sindiket-sindiket yang akan mengambil mereka ni, akan kata, okay, kami boleh bagi IC. Dan mereka end up diugut, diperas menjadi prostitution. Dan ada kes yang sangat menyayat hati lah, sampai dia kata dia dah tak boleh keluar daripada prostitution ring. So ini nasib mereka, tahu. Sebab itulah dia offer care kita, kalau boleh sebelum ni kita cuba prevent them daripada dimasukkan ke institusi. Dan apabila dia ada keluarga angkat ni, sekurang dia akan merasa kasih sayang keluarga lah. Anak-anak di institusi kadang-kadang dia buat baik pun tak ada siapa nak pat on their back to say that you have done good thing. Kalau dia buat salah pun tak ada siapa nak tegur dia. Kalau kita perhatikan, kalau bulan Ramadan umpamanya kan, kita orang selalu panggil jemput anak yatim, cuba perhatikan akhlak mereka. Mereka mempunyai masalah. Dan mereka ni bila datang tu jadi seolah-olah yang sekumpulan yang diraikan. Sedangkan yang mereka sangat mendambakan adalah untuk merasakan macam mana nak panggil mak dan ayah pun nak kena ajar. Sebab tu bila kita nak mengintegrasikan anak-anak dari rumah kanak-kanak ni kepada keluarganya balik, kita perlu proses mereka ni supaya mereka bersedia untuk kembali kepada keluarga dia dan untuk panggil balik mak dan ayah. Sebab situasi itu sangat berbeza lah. Saya kadang-kadang itulah, kadang kita marah juga anak-anak kita ni. Kadang bila kita panggil 3 kali tak menyaut lagi. Padahal anak-anak di institusi ni punyalah
nak rasa macam mana nak panggil seorang itu ibu, umi kan. Kita kadang menjerit mana panggil dia buat tak tahu je. jadi ini kena faham tau. Dan dia pun nak rasa macam mana dia membesar dengan sibling dia kan, adik-beradik dia memang sangat berbeza. Apatah lagi pula satu lagi kalau urusan, kita ada kes juga tahu yang dibawa ke pengetahuan saya, dia ni daripada rumah kanak-kanak. Dia punya dapat alhamdulillah dia dapat masuk universiti. Tapi nama dia tak ada binti. Bila tak ada binti, dia masuk universiti, dah orang ejek dia. So dia down balik. Dah lah dia start with very low self esteem. Jadi tak sanggup nak meneruskan pengajian. So ada NGO yang mengambil ni untuk pergi balik ke JPN, betulkan balik IC dia, sebab dalam JPN mereka benarkan anak-anak yang tidak sah taraf ni dibin atau bintikan kepada salah satu daripada 99 nama Allah untuk kesinambungan hidupnya. Jadi bila dah dibuat tu, barulah bagi dia motivasi balik, bagi kaunseling, baru dia boleh masuk balik untuk meneruskan dia punya pengajian. Sebab pendidikan ni sangat penting untuk mereka mengubah nasib dia kan. Jadi itu kalau dia terus sampai graduate pun, tapi still kalau kita tengok dia punya diri dia ni, self esteem dia tu saya rasa memang akan tetap rendah. Katalah dia berkahwin later on, dia akan sentiasa merasa inferior berbanding dengan pasangan dia. Apatah pula kalau pasangan dia ada keluarga semua kan. Jadi dia akan mungkin rasa insecure. At any time orang akan pandang rendah pada dia. So itu beza ni tau. Daripada kalau anak ini ada keluarga. Jadi saya juga ambil kesempatan ni lah. Bila kita bincang hal anak-anak tak sah taraf ni, remaja-remaja yang kat luar tu, ni yang kena fikir dua kali. Ya, cerita ni tidak habis dengan dia kalau dia mengandung ke ataupun dia mengandung ke lepas tu melahirkan, diselamatkan anak dia. Tak habis ke situ. Cuba fikir masa depan anak dia tu. Dia tidak selesai setakat dia diberi orang selamatkan, duduk dalam institusi, dia ingat ni. Cuba bayangkan apa yang anak ini perlu lalui. Jadi preventive is always the best lah. Elakkanlah daripada melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya ni. Itu dia. Dan perlu kena terangkan apa bezanya anak-anak yang membesar di institusi ataupun di dalam keluarga itu sendiri. Dia memberi impak yang cukup besar sebenarnya kepada diri kanak-kanak itu sendiri. Jadi Umi pula boleh dikirakan sebagai seorang yang menguruskan institusi kan. Adakah Umi setuju bahawa anak-anak yang membesar dalam keluarga ni lebih baik berbanding di institusi? Cukup tak kasih sayang kakak-kakak dekat Raudatul Sakinah tu bagi dekat adik-adik ni? Dia, sebab yang masuk ke Raudatul Sakinah tu dah tu remaja yang terjebak dengan masalah. Dia orang tidak bermula daripada kecil. Tapi kita ada juga anak-anak yang memang bermula daripada kecil tu, yang diasuh ataupun dibesarkan daripada satu mak kepada satu mak lain. Mak saudara ni, lepas tu mak saudara ni. Sebab dia mak dengan ayah dah tak ada, mak ayah dah berpisah, dia lain. Memang lain. Maksudnya institusi keluarga, a failed family. Failed family. So sebenarnya bagi kami di Raudatul Sakinah memang wajar, sangat-sangat wajib lah kan. Anak-anak ni diletakkan dalam satu rumah yang ada mak dan ayah. Tak kira lah dia tu walaupun sebagai penjaga, tapi dia ada mak dan ayah yang boleh dipanggil ibu dan ayah, yang boleh dipanggil abang dan kakak dan adik juga, Masya Allah. Dan kita yakin sebab education starts from home. Pembelajaran tu bermula daripada rumah. Sebab daripada rumah itulah belajar adab dan akhlak. Daripada rumah tu juga lah belajar sopan dan santun. Sebab daripada situlah dia ada ikon dia. Siapa dia? Mak dan ayah dia. So memang bagi kami di Raudatul Sakinah, walaupun kakak-kakak ada di situ, boleh tulis nota hati setiap malam. Oh, Masya Allah, maklumlah remaja. Banyaklah karangan dia kan. So dia tulis segala nota hati dia dan kita baca nota hati dia. Kita rasa sangat kerinduan mereka kepada ibu ayah. Tapi buat masa ni, ibu ayah hanya boleh datang pada hujung minggu. Bukannya sampai tak boleh datang. Cumanya pada waktu tu kita nak betulkan sikap mereka, nak betulkan akhlak mereka supaya mereka nanti bila bersama balik dengan mak ayah, dia tahu rupanya dia ada adik dengan abang, ada kakak yang dia kena tengok sama. She is not herself, bukan diri dia seorang dia kat rumah tu yang perlukan perhatian. Ada ramai orang lagi perlukan perhatian dan mereka harus memahami juga selain mereka difahami.
Kan jangan kata rasa macam, oh kenapalah mak ayah ni tak boleh faham sangat dengan saya ni kan. Sebenarnya dia sendiri pun tak membuka ruang untuk memahami others. Tak memahami ibu ayah, tak memahami abang, kakak, segalanya. So sebenarnya memang sangatlah wajar seseorang anak itu berada bersama ibu dan ayah mereka dan adik-beradiknya yang lain. Saya rasa dia berbeza tu. Bikah Darul Sakinah ni adalah institusi pemulihan. Dia bukan institusi macam rumah kanak-kanak tu kan. Jadi dia ada objektif yang nak dicapai dalam tempoh tertentu. Jadi anak-anak di Raudatul Sakinah ni yang dilahirkan secara luar nikah, adakah dibin dan dibintikan Abdullah ke atau? Ya betul, dipilih salah satu nama dan diletak itu pun diletakkan awal dah. Apa pemilihan nama-nama bin atau binti. Sebenarnya di Jabatan Pendaftaran Negara dia sudah ada dah. Dia dah siap dah di tempat dia dah ada dah. Dan kita pergi dan khusus untuk mendaftar nama anak dan juga ada setengah daripada parents dia letak terus nama ayah dia. Tak ada bin kat situ tapi di Jabatan Pendaftaran Negara sudah ada binti tu. Begitu. Okey, tadi Datin ada bercerita bahawa anak-anak tak setara ni selalu menerima stigma yang negatif daripada masyarakat. Jadi, bagaimana cara untuk kita betulkan masyarakat kita ni supaya memberi layanan yang saya kira sama rata kepada anak-anak ini agar mereka juga mempunyai peluang seperti orang lain untuk hidup secara normal seperti orang lain dan itu membantulah untuk diorang punya self-esteem untuk lebih kuat lagi. Di sinilah kita ni kena berperanan untuk memberi sokongan kepada mereka dan bukan menghukum. Sebab anak-anak ni dia tak berdosa, dia tak diminta untuk dilahirkan begitu. Jadi kita kena wujudkan satu environment yang lebih sejahtera pada mereka. But then the stigma kepada anak-anak tidak saf taraf ni saya rasa pun tak bolehlah buang langsung sampai kita menerima tu sebagai culture kita. Sebab rasa malu untuk melakukan perkara maksiat itu mesti ada. Kalau kita dah tak malu melakukan kesalahan, jadi itu satu masalah lah. Sebab hari ni pun saya rasa masyarakat kita ni berhadapan dengan situasi tu. Yang orang buat jahat pun kita kata jangan tak malu apa kan. Jadi tak boleh lah kalau hilang terus sampai tak rasa kebencian nak buat maksiat. Tetapi jangan kita menghukum, kita kena bertindak rasional. Kadang-kadang ibu bapa yang berhadapan dengan kes-kes macam ni, saya rasa itu satu dugaan yang amat besar. Sebab pada masa yang mereka rasa malu dengan jiran-jiran, memang it is a stigma. Sekurang-kurangnya rasa malu tu mesti ada lagi. Sebab kita ni membuat benda yang tak betul. Kita kena malu melakukan perkara maksiat. Tapi kita kena bertindak rasional. Bukannya dengan bertindak halau anak keluar tak ni dan sebagainya. Kita kena bertindak rasional sebab perjalanan dia tu jauh lagi. Kalau kita menghukum, tak wujudlah NGO macam kami ni. Kita kata, itu kalau macam tu biar lantak dia lah semua. Jadi ia akan merosakkan lagi masyarakat. Apabila mereka ni dah dididik dengan baik, mereka mampu menjadi manusia yang berguna. Sebab tu saya kata kalau macam kita cuba awal-awal kita make sure kita buat pengangkatan supaya mereka merasakannya mereka ni insan yang dihargai. Kalau dia ada masalah dia ada ibu bapa yang dia boleh fall back, dia nak rujuk kan. Jadi itu mengurangkan dia punya cabaran dan stigma lah. Kalau dia sebatang kara macam tu memang dia akan ni dan dia akan be very sensitive. Kalau silap orang pandang dia lain macam pun dia pun terasa. Padahal mungkin orang yang pandang dia tu tak tahu pun dia ni anak luar nikah ke apa ke. Tapi feeling tu akan sentiasa ada kan. So masyarakat kenalah menyokong dan tak payahlah kita pergi korek-korek kadang-kadang tanya kenapa bapa engkau nama lain, kenapa kau binti ni. Benda kadang-kadang kita tak perlu tahulah. Ada benda-benda ada aib-aib orang yang kita tutup lah, aib keluarga kan. Jadi mungkin Umi ni nak tambah macam mana kita nak betulkan stigma ni dan masyarakat apa peranan mereka kepada anak-anak yang macam ni. Ya, Umi memang sebenarnya seperti mana juga dengan Datin Paduka ni memang Umi merayulah kepada masyarakat. Kita semua ada buat kesilapan kita masing-masing sama ada kecil ataupun besar. Masing-masing ada kesilapan dia kan. Tapi kita tak label orang. Kita tak judge orang. Kita tak jadi orang yang judgemental. Kalau dia buat silap, kitalah adalah menjadi kewajipan kita untuk menegur dan menasihati. Bukan terus menghukum.
Sebab itulah bila ada anak-anak yang begini yang tak berani nak menyuarakan, bila dia PM kita pun Masya Allah kita sangat rasa sayuh hati. Sebab apa? Sebab ada orang-orang ni ada trust kepada kita. Dan tak cukup je lah dengan kita. Tak cukup lah Rawdatul Sakinah, tak cukup je lah Orphan Care. Kita nak kita semua ni jadi ahli masyarakat yang prihatin. Kan kita, kalau ada anak-anak yang sangat memerlukan bantuan, sangat-sangat memerlukan keprihatinan ataupun perhatian, please give them. Jadi orang yang memberi. Supaya anak-anak ni bila dia nampak seorang yang dewasa sikit ataupun seorang yang dewasa sangat tu kan, macam orang yang macam tua-tua lah macam kita. Dewasa sikit dengan dewasa yang banyak tu, semua dewasa tu kan, jadi dia tidak memandang dengan memandang yang sinis. Pandang dengan pandangan kasih sayang. Sebab tu Umi Selangah dia cakap dengan mak ayah kan, mak ayah di mana pun berada, dengar mereka dengan kasih sayang dan bukan sekadar dengar dan pergi dan tak ada follow up dan biarkan. Dan itu sangat penting, dengar dengan kasih sayang, dan kita akan nampak bahawa dengan mendengar dengan kasih sayang tu dia punya impak dia sangat besar terhadap tadi pembangunan anak-anak ni yang tidak pemandangan asas diri, peribadi dia yang sangat menghormati orang lain juga selain daripada dia sendiri, sayang sangat dengan diri dia, dia tak berani nak buat benda-benda yang tak menentu. So daripada yang self low esteem dulu tadi, dia akan meningkat sikit-sikit kan. Mula-mula rasa macam tak yakin diri. Kemudian dia rasa, oh Masya Allah, mak ayah bagi dia kepercayaan. Masyarakat bagi, jiran bagi kepercayaan. Masya Allah, Umi nampak anak-anak ni generasi kita ni. Generasi yang boleh pergi lebih jauh lagi dengan budaya-budaya yang baik, akhlak-akhlak yang baik. Dan kita bakal dihormatilah. Bukan sekadar di Malaysia saja, bukan sekadar sekitar masyarakat kita, bukan sekadar di negeri kita, bahkan luar negara juga insya-Allah. Kami nampak begitulah. Okay, baiklah para penonton. Kita sebagai ahli masyarakat, kita perlu memberi ruang dan mendengar anak-anak ni dengan penuh kasih sayang supaya mereka juga rasa dihargai. Setelah perbincangan yang kita dah lakukan sebenarnya, saya kira agak panas juga kita bercakap berkenaan anak tak sah taraf, dan kedua-dua panel telah pun mengutarakan sudut pandang masing-masing. Topik ni sangat menarik untuk kita kupas lebih lanjut, tapi malangnya masa amat mencuburi kita dan Haifah tidak dapat meneruskan lagi sesi perbincangan kita yang begitu berilmiah pada hari ini. Jadi Haifah memberi ruang dan peluang kepada kedua-dua ahli panel kita untuk merumuskan perbincangan pada hari ini, dan seterusnya menutup perbincangan kita. Mungkin boleh mulakan yang siapa dulu? Datin dulu nak mula. Okay, pertama saya ucapkan terima kasih sekali lagi lah kepada semua kim ni yang membuka topik ni untuk perbincangan. Saya harap perkongsian yang kami buat ini dapat memberi sedikit sebanyak gambaran sebenar untuk kita lebih memahami situasi yang ada. Dan saya juga amat berharap bahawa pihak-pihak pembuat dasar dapat melihat perkara ini dengan lebih serius, ya, terutamanya dasar pemeliharaan berasaskan keluarga ini. Dan kita tahu ya dalam Islam tu sendiri pun untuk menjaga anak yatim tu, tanggungjawab tu fall kepada waris-waris dia. Bukannya dikatakan bila berlaku anak yatim pergi hantar ke rumah anak yatim, suruh ustaz jaga. Tidak. Sebenarnya Islam telah pun mengajarkan kita begitu. Maknanya mereka ni perlu dipelihara oleh keluarga. Dan dari segi pembuat dasar, saya rasa banyak benda yang boleh dilihat. Urusan-urusan anak-anak di rumah kanak-kanak tu perlu diteliti dan mereka perlu diberi perhatian, terutamanya bagi memastikan mereka mempunyai identiti diri untuk membolehkan mereka meneruskan kehidupan seterusnya. Itu saja. Okay, baik, itu saya daripada Datin. Sekarang kita beralih kepada Umi Ros. Umi nampak walaupun keluarga boleh menjadi penentu kepada pembangunan anak-anak ni, sebab education, pembelajaran bermula, pendidikan bermula daripada dalam rumah. Tapi bila sampai di sekolah boleh memainkan peranannya untuk menampung apa kegawatan yang ada di rumah. Kemudian masyarakat juga harus kolaborasi lah. Maknanya janganlah masyarakat tengok saja je, buat tak reti ni anak engkau lah, anak aku lah, apa aku peduli kan. Pandai-pandai anak engkau, selamatkan anak engkau. Tak boleh. Dia kena jadi macam ni, rumah, sekolah, masyarakat, komuniti kan. Dia kena tiga tu kena memainkan peranan selain daripada pengubah dasar tu tadi. Ekosistem kita kena betul.
Jangan ada satu, bila ada ketimpangan di mana salah satu tu, maka anak-anak kita akan mulai menjauh diri daripada kita. Menjauh dari diri daripada keluarga lagi menakutkan kan? Menjauhkan diri, akhirnya dia orang mengambil keputusan untuk tak payahlah berada dekat dalam keluarga. Buat apa ada mak ayah, buat apa ada sekolah, buat apa nak pergi sekolah, buat apa nak belajar, buat apa ada ilmu. Kan tak bawa aku pergi ke mana-mana. Aku nak begini, aku nak begitu, dan masyarakat pula tak memainkan peranannya untuk memantau. So, ekosistem kita kena dibetulkan selain daripada membuat dasar tadi. InsyaAllah. Baiklah para penonton, itu dia kedua-dua penutup daripada kedua-dua panel kita pada malam ini yang saya kira telah sedikit sebanyak memberikan pencerahan berkenaan isu anak tak setaraf yang kita bincangkan sebentar tadi. Terima kasih kepada kedua-dua ahli panel kerana sudi meluangkan masa hadir ke studio kita pada malam ini. Terima kasih juga kepada semua pelayar-pelayar yang menonton sehingga ke akhir rancangan. Para penonton, anak tak sah taraf ni ataupun anak-anak yatim ni kurang bernasib baik. Jadi mereka ni tidak pernah meminta untuk dilahirkan dalam keadaan sebegini ke dunia. Jadi kita harus menjadi tonggak kepada mereka, kerana Haifah yakin seandainya mereka diberi peluang dan pilihan, mereka juga mahu memilih satu situasi yang lain untuk dilahirkan dalam keadaan yang lebih sempurna. Jadi sebagai ahli masyarakat, kita harus memberikan galakan dan memberi layanan yang selayaknya kepada mereka. Baiklah para penonton, kita jumpa lagi dalam siri kata sumber yang berikutnya. Assalamualaikum dan selamat malam.